Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 811. Antara paparan utama. Pelajar UiTM lawat pembangkang dikecohkan. AJK Nasional Bersatu edar ganja didiamkan. DAP terus membantu, PAS hanya dibenci. Akhirnya, Akta 355 terkubur di jiran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan pelajar memohon pengesahan berhubung dakwaan seorang pensyarah Universiti Teknologi Mara UiTM diminta meletakkan jawatan selepas dikaitkan dengan lawatan pelajar ke sebuah parti politik pembangkang. Presiden Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPIM Ahmad Farhan Rosli berkata, jika benar dakwaan itu, ia bercanggah dengan prinsip kebebasan akademik dalam Syur Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Hak tanpa batasan oleh doktrin yang ditetapkan kebebasan mengajar dan berdiskusi, kebebasan dalam menjalankan penyelidikan dan menyebarkan serta menerbitkan hasilnya, kebebasan untuk menyatakan pendapat mereka secara bebas mengenai institusi atau sistem tempat mereka bekerja, kebebasan dari penapisan institusi dan kebebasan untuk mengambil bahagian dalam badan akademik profesional atau wakil, kata Farhan. Semalam, 9 alumni Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi FSPPP UiTM Raub memohon penjelasan UiTM berhubung dakwaan pensyarakanan fakulti itu. Cik Ham dan Cik Muhammad Razal dipaksa meletakkan jawatan sebagai penolong rektor UiTM Raub. Surat itu hadir selepas muncul ciapan di Twitter mendakwa Cik Hamdan diminta meletakkan jawatan kerana membenarkan lawatan sambil belajar pelajar ke ibu pejabat sebuah parti pembangkang. Persatuan Alumni Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM se-Malaysia berkata, isu itu urusan pentadbiran dalaman universiti dan mereka menyerahkan sepenuhnya kebijaksanaan pentadbiran dalam mencari penyelesaian terbaik. Cik Hamdan ketika dihubungi enggan mengulas perkara itu. Sementara itu, PKPIM juga menuntut universiti bersikap adil dan tidak mengekang pensyarah menjalankan tanggungjawab intelektual mereka bagi tujuan ilmiah. Para pensyarah dan para mahasiswa wajar diberikan kebebasan akademik dalam kerangka yang benar bagi memastikan kualiti pendidikan tinggi negara tidak terjejas, katanya. Lawat pejabat UMNO tak apa, bidasnya. Sementara itu, kumpulan mahasiswa pro-DAP, mahasiswa Roket berkata mereka kesal dan duka cita dengan apa yang berlaku terhadap Cik Hamdan. Mahasiswa Roket berkata apa yang berlaku sungguh memalukan bagi sebuah institusi yang mempunyai nama yang gah kerana mengambil tindakan sedemikian. Kami mengecam tindakan tersebut kerana difahamkan tujuan lawatan tersebut dilakukan bagi memenuhi salah satu kriteria dalam silibus bagi subjek PAD 270 Malaysian Politics, katanya. Tambah mahasiswa Roket, mereka percaya jika lawatan ini dilakukan ke ibu pejabat UMNO, tiada tindakan yang akan diambil. UiTM harus menjadi wadah politik yang bebas dan tidak menjadi markas bagi sesuatu parti politik, katanya. Nampaknya setelah Muhyiddin merampas tampuk kuasa kerajaan Malaysia, gerombolan ini sangat takut dengan bayang-bayang mereka sendiri. Mandi tak basah, makan tak kenyang dan tidur pun tak lena. Kenapa? Kerana sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan jika kuasanya dirampas kembali. Dalam kegusaran dan kebimbangan yang mencengkam jiwa itu, maka para penyambut ini akan sentiasa memastikan tiada istilah menjenguk rumah yang telah dirompak kerana bimbang, andai kata tertangkap dan terkantoi. Di mana perginya kebebasan proses pengajaran dan pembelajaran? Di mana kebebasan para pelajar dalam menjalankan penyelidikan dan penghasilan? Juga di mana kebebasan mereka untuk menyatakan pendapat dan pandangan jika pemimpin dan kerajaan sezalim ini terus mentadbir negara? Bagaimana generasi muda ingin bergerak ke hadapan jika langkah mereka disekat oleh cita-cita dan ketamakan kuasa kerajaan? Generasi muda seperti inilah seharusnya menjadi pelapis kepimpinan hari muka untuk negara.
Bukannya pemuda yang menghabiskan hasil negara dan berpesta arak dan ganja yang perlu dipuja dan diangkat. Kesalahan mereka disembunyikan kerana mereka menyokong kerajaan tebuk atap. Berbicara tentang ganja, kes pesta syabuk Ahli Dewan Undangan Negeri Dengkil dan budak-budak Armada Bersatu yang diserbu polis tahun lepas dah senyap ditelan bumi. Hari ini keluar pula cerita ahli jawatankuasa Armada Nasional ditangkap mengedar 1.5 kilogram ganja. Yang menariknya, kisah tangkapan itu yang berlaku pagi semalam tidak dikeluarkan di mana-mana akhbar utama. Seolah-olah ada konspirasi untuk kambus cerita itu, kata Muhammad Hanizam Yunus dalam hantaran di Facebook beliau. Katanya kalau kita perhatikan mereka yang ikut Abah Yidin semuanya spesies yang bermasalah. Kaki mesin kuda, kaki dadah, kaki rasuah, kaki projek, kaki kianat, gila jawatan, salah guna kuasa dan macam-macam lagi. Betul kata pepatah Inggeris, birds of the same feather flock together. Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan mengagihkan RM10 juta kepada 5 kumpulan sasaran pertama bagi melancarkan aliran tunai serta mengurangkan impak dan kos operasi yang terpaksa ditanggung golongan yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Mereka merangkumi peniaga dan penjaja berlesen, penarik beca, pengusaha kantin sekolah yang berdaftar, perkhidmatan gunting rambut, salon kecantikan, spa, refleksologi dan bekam. Menurut Ketua Menterinya, Chow Kon Yeow, bantuan khas kewangan dalam bentuk one-off sebanyak RM500 akan diagihkan kepada penjaja yang berniaga dalam kompleks makanan, kedai persendirian, peniaga pasar tani fama serta penjaja yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan. Tambah Chow lagi, semua 59 adun ahli parlimen kerajaan negeri, adun angkat, pegawai penyelaras kadun serta pegawai penyelaras khas parlimen akan turun menerima peruntukan khas sebanyak RM30,000 bagi membolehkan bantuan kepada golongan yang terkesan dapat disalurkan dengan segera. Tahniah Kerajaan DAP Pulau Pinang. Hujung tahun lalu, Kerajaan Pulau Pinang juga memberikan bonus lebih awal kepada guru kafa, imam masjid, ma'had tahfiz, sekolah agama persendirian dan sekolah-sekolah pondok. Dalam hentaman demi hentaman yang dibuat oleh Kerajaan PAS kepada Kerajaan DAP Pulau Pinang, ia seolah-olah seperti anjing yang menyalak bukit. Yang kena salak tidak terjejas apa-apa, sebaliknya yang menyalak sampai terberak dan terkencing. Kerajaan DAP dilihat sentiasa membantu rakyatnya yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan tanpa mengira agama, bangsa dan latar belakang mereka. Namun sebaliknya, Kerajaan PAS yang mentadbir Kelantan, Terengganu dan Kedah dilihat langsung tidak prihatin atas nasib dan keperluan rakyat, belum lagi disebut tentang mangsa banjir. Yang mereka tahu kau dahulu hasil negeri mempertahankan kerusi di Parlimen, isi jawatan GLC dan memastikan mereka akan terus menjadi menteri atau duta khas demi poket 7 generasi. Di sini, Jom Channel ingin kongsikan beberapa sebab utama yang menjadikan PAS dibenci dan diludah rakyat. Pertama, PAS berpakat menjatuhkan kerajaan yang sah dipilih rakyat dalam pilihan raya umum 14. Satu pengkhianatan yang tidak dapat dimaafkan dan ia satu sejarah hitam buat negara. Kedua, PAS sanggup bersekongkol dengan pesalah yang ada kes mahkamah secara tidak langsung mengiktiraf halalkan perbuatan jenayah. Di sini nampak jelas PAS sanggup berbuat apa sahaja demi kuasa dunia. Ketiga, PAS sanggup berkawan dengan UMNO padahal berkurun para walaun ditarbiahkan untuk mengutuk, melaknat dan membenci UMNO. Keempat, PAS berpakat dengan perompak dan penyamun masuk ikut pintu belakang atau tebuk atap. Semuanya halal bagi Presiden PAS, Datuk Seri Hadi Awang asal boleh jadi kerajaan. Kelima, pemimpin PAS terutama Haji Hadi Awang sentiasa memberi jawapan yang tidak tepat dan merapu apabila ditanya wartawan. Lain ditanya, lain dijawabnya. Sama ada sudah tidak dapat mendengar dengan jelas atau sengaja tidak mahu menjawab. Sebab para lebay memang suka menyembunyikan kebenaran kalau terkena ke muka sendiri. Keenam, pemimpin PAS terkenal dengan sikap bermewah seperti membeli kereta berjenama mahal di saat yang tidak munasabah. Dikala rakyat menderita hilang sumber pendapatan, mereka suruh tadah air hujan untuk dijadikan air minuman dan kegunaan harian. Ketujuh, PAS, PPBM, UMNO saling bercakaran berebut kerusi untuk pilihan raya umum 15. Nampak sangat mereka berjuang untuk perut mereka, bukan berjuang untuk rakyat. Cakap berdentam-dentum tapi semuanya untuk kepentingan mereka dan membiarkan para walaun melopong. Kelapan, PAS anti non-Muslim terutama DAP, sedangkan ahli DAP warga negara Malaysia.
Ahli Parlimen DAP paling ramai di Dewan Rakyat. Jika PAS bersikap demikian, bagaimana ia hendak perintah negara yang berbilang kaum seperti Malaysia? Dan yang terakhir, PAS telah menjatuhkan martabat ulama menjadikan Islam dipandang serong oleh masyarakat. Masyarakat keliru dan memandang remeh dengan amal ibadah, dalil rekaan dan fatwa ikut suka hati. Seterusnya menjadikan masyarakat menjauhi Islam. Dalam bahasa mudah, PAS penunggang agama. Buat PAS, kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam usah diduga. Bermuhasabahlah demi agama, bangsa dan negara. Lupakan seketika kepentingan diri dan ketamakan kuasa. Ingat, rakyat memerhati. Setelah berhimpun di Padang Merbuk dan mahu menguburkan Datuk Seri Wan Azizah Ismail di jirat Cina jika tidak menyokong RUU 355, ia sendiri yang terkubur di jiran MCA. Tragedi yang menimpa RUU 355 atau Akta 355 sudah dijangka apabila Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong menegaskan, "Saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini kerajaan Melayu Islam." Kenyataan Ka Siong ini dilafazkannya hanya 2 minggu selepas kerajaan Tebuk Atap dibina di atas keruntuhan Kerajaan Pakatan Harapan yang dipilih rakyat. Ka Siong merupakan Menteri Pengangkutan. MCA hanya mempunyai 2 orang ahli parlimen tetapi memiliki seorang menteri penuh dan 3 timbalan menteri dalam Kabinet Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa sebenarnya yang berlaku kepada RUU 355 yang menyebabkan Pakatan Rakyat pecah dan Parti Amanah dilabel sebagai Parti Mu'tazilah? Baru-baru ini, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang dipetik Harakat Daily sebagai berkata, rang Undang-Undang 355 itu terpaksa ditangguhkan. Ini kerana fokus akan ditumpukan kepada penyelesaian masalah darurat yang dilaksanakan berikutan dengan peningkatan kes jangkitan wabak COVID-19. Beliau juga menjelaskan bahawa RUU 355 pada peringkat awal adalah kerjasama PAS dan UMNO ketika parti itu menjadi kerajaan. Namun setelah dibincangkan supaya memperkenalkan undang-undang yang mendidik dalam masalah takzir sahaja, kata laporan itu. Di mana hukuman takzir ini adalah hukuman sebat mendidik bukan sebat mendera, iaitu sebatan sebanyak 40 hingga 80 kali. Sebat dalam Islam tidak boleh mengoyak dan mencacatkan sekadar mendidik dan memalukan bagi gantikan hukuman penjara. Malangnya dalam UMNO tidak cukup sokongan kerana tidak semua yang menyokong, termasuk pihak Pakatan Harapan pada masa itu, menyebabkan usul RUU 355 sekadar dapat dikemukakan untuk bacaan kali kedua sahaja di Dewan Rakyat tidak diundi lagi, lapor Harakat Daily. Mengapa Pakatan Harapan pula turut diseret dalam isu yang menyebabkan RUU 355 terkubur di jirat MCA ini? Sejarah mencatatkan yang menghalang perbahasan dan kemudian menangguhkan usul RUU 355 ialah Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandikar Amin yang tidak dibantah oleh Hadi Awang. Ingat, pada satu ketika Hadi Awang dipetik oleh Harakat Daily pada 3 April 2018 bahawa PAS menyokong Akta Anti Berita Tidak Benar yang diluluskan di Dewan Rakyat kerana banyak kesan positif untuk memulihkan akhlak dan perangai media massa dalam menganjurkan maklumat kepada masyarakat. Kata Hadi Awang, ia sebagai melihat kepada situasi hari ini yang banyak sangat perkara yang bohong dan fitnah disebarkan media massa, khasnya media sosial. Begitu juga menghidupkan moral yang luhur dan mulia. Kita menyokong Akta Anti Berita Tidak Benar ini, katanya. Hadi Awang juga menulis, saya tercium betapa DAP mendapat bayangan kalangan mereka itu, menjadikannya sangat galak berjuang merobek perlembagaan persekutuan, mendesak supaya merendahkan kedudukan Islam dan melemahkan institusi raja-raja berperlembagaan secara senyap dan sindiran. Mereka bergabung dengan golongan anti hadis dan liberal. Kalangan ahli politik yang mencari jalan pintas bergayut bersama, sama ada kalangan umat Islam yang bebal sepak terajang politik atau yang buta politik dan juga kalangan bukan Islam. Itulah berita tidak benar yang disebarkan Presiden PAS itu berhubung DAP dan Pakatan Harapan. Nah, sekarang kalian lihat sendiri, siapakah yang bergabung dengan golongan yang merendahkan kedudukan Islam? Siapakah yang mencemuh istilah Kerajaan Melayu Islam? Adakah DAP dan Pakatan Harapan? Kerajaan Perikatan Nasional sebelum proklamasi darurat ada banyak masa membahagi-bahagi ghanimah GLC, mengusahakan untuk menghidupkan semula agensi propaganda politik yang bernama Jabatan Hal Ehwal Khas Jasa hingga diberi puluhan juta peruntukan tetapi senyap sunyi berkaitan dengan RUU 355. Kini kononnya mahu fokus kepada masalah darurat dan pandemik COVID-19. Mengaku sahajalah RUU 355 yang PAS tunggang demi meraih undi Melayu Islam pada pilihan raya umum ke-14 itu sudah terkubur di jirat.
Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.